Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada video kali ini saya akan mengajar tentang integrals of exponent function. Okey, pada exponent function, pada topik kali ini kita hanya sentuh pada 3 formula asas bagi exponent, iaitu exponent x dx akan jadi exponent x tambah c, exponent ax dx akan jadi exponent 1 per a exponent ax tambah c, dan exponent ax tambah b dx sama dengan 1 per a exponent ax tambah b tambah c. Okey, untuk pengetahuan, a adalah apa-apa nilai di sebelah perkali apa? Okey, kena tengok pada soalan. Kalau dx hujungnya, maksudnya a tu adalah nilai sebelah x ataupun perkali x. Kalau dt di hujungnya, maksudnya a tu adalah perkali bagi t. Okey, dan untuk topik untuk silibus kali ni, exponent function, integral exponent function, ianya hanya akan menyentuh tentang apa yang kita akan gunakan untuk solutionnya adalah sama ada kita menggunakan formula, direct formula, ataupun kita perlu menggunakan kaedah substitution. Okey. So, kita tengok, tanpa buang masa, kita tengok pada example yang pertama. Kita tengok example yang pertama. Exponent 5x dx. Okey, so kita nak integratekan exponent 5x dx. Kita identify dia punya a. Sebab dx ini, so a dia adalah nilai di sebelah x. A-nya sama dengan 5. Okey, lepas tu kita ganti masuk dalam formula. Kalau tengok situ, kita akan gunakan formula yang kedua. So, kita akan dapat sini 1 bahagi dengan 5 eksponen 5x tambah c. So, ni jawapannya lah untuk example yang pertama. Okey, next kita tengok pada example yang kedua. Example yang kedua, bila bentuk soalan macam ni, langkah pertama awak kena pecahkan dulu. Wajib pecahkan dulu Okey, so kita pecahkan dulu sini. 2 eksponen 7x, sini bahagi dengan eksponen x, tambah dengan eksponen 6x bahagi dengan eksponen x, tambah dengan eksponen x bahagi dengan eksponen x dx. Okey, lepas tu kita gunakan law of indices yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau contoh yang eksponen 7x bahagi tu dia akan jadi tolak lah. Tolak x kan. Okey, yang ni kita dah belajar. Ataupun kalau yang dah biasa kita buat potong-potong. Kalau yang tak biasa gunakan law of indices. Okey, maksudnya bahagi asas sama. So, indeks dia kita akan tolakkan. Okey, so yang ni kita akan selesaikan. Kita akan dapat sini eksponen 6x tambah dengan eksponen 5x tambah dengan 1. Sebab bila kita potong ni kan, ataupun 1 tolak 1, x tolak x, kita akan dapat eksponen kuasa sifar. Eksponen kuasa sifar bersamaan dengan 1. Ataupun bila potong-potong tinggal 1. Okey. Bila kita dah tadi kita dah pisahkan, lepas tu kita dah simplify. Okey, sekarang ni barulah kita boleh integratekan dia. Gunakan formula yang pertama. Okey, a dia sini saya bulatkan. A dia A 6, A sama 5. Okey, yang satu ni iaitu constant. Constant kita nak integratekan terhadap x. Okey, so kita selesaikan. Sini kita akan dapat eksponen 6x per 6 ataupun 1 per 6 eksponen 6x tambah dengan eksponen 5x per 5 tambah dengan 1 ni, sebab kita nak integratekan terhadap x, dia akan jadi x tambah c. Okey, so ini jawapan untuk example yang kedua. Okey, kita tengok example yang ketiga. Example yang ketiga, awak kena expand dulu. Okey, so nak expand, kita kembangkan dulu, kita darabkan macam ni. Silap Okey. Kita darabkan. Okey. So, apa yang kita dapat kat sini, eksponen 4x darab dengan eksponen 2x. So, kita akan dapat sini eksponen 6x. Eksponen 4x darab dengan 1, kita akan dapat sini eksponen 4x. Kemudian 2 darab dengan eksponen 2x, dapat 2 eksponen 2x.
Okey, tambah dengan 2 darab dengan 1 dapat 2 dx. Lepas tu kita bulatkan mana dia punya A dia. Okey, yang 2 ni constant kan? Ni constant. Constant. So, kita depends pada apa? Nak integratekan terhadap X. So, kita just tambah X di belakang. Okey, so kita dapat sini eksponen 6x per 6 tambah dengan eksponen 4x per 4 tambah dengan 2 eksponen 2x per 2 tambah dengan constant ni kita akan tambahkan x di belakang. Tambah c. Okey. Lepas tu kita boleh mudahkan kan? Sini boleh mudahkan. Okey. So jawapan akhir kita akan dapat eksponen 6x per 6 tambah dengan eksponen 4x per 4 tambah dengan eksponen 2x tambah 2x sama tambah c sama. Okey. Ni jawapan akhir ni. Okey, selesai example yang ketiga. Kita tengok example yang keempat. Example yang keempat ni pun kita kena expand. Tapi tengok soalan. Kalau ni kuasa 2 ni maksud kita boleh expand lah. Kalau kuasa 3 boleh expand juga tapi agak rumit. Tapi soalan biasa sampai kuasa 2. Okey, so langkah pertama kita expandkan dia. Masih lagi ada tanda integration. So, sini eksponen 3x tambah dengan 1 per eksponen x. Eksponen 3x tambah dengan 1 per eksponen x. Okey. Sebenarnya kalau nak mudahkan, kalau ingat balik apa yang awak belajar masa pengetahuan asas, x tambah y kuasa 2 dia akan jadi bila kita expand x kuasa 2 tambah 2 xy tambah dengan y kuasa 2. So tak perlulah kita nak kembangkan buat dua bracket macam ni sebab kita dah tahu pengetahuan asas kita ni. Tapi kalau siapa yang tak ingat ni, tak tahu nak gunakan ini, awak bolehlah expand macam yang saya buat ni. Okey. Saya expand ni sebab saya tahu pelajar ramai yang tak ingat formula x kuasa 2 tambah 2xy tambah y kuasa 2. Okey, so kita kembangkan, kita akan darabkan dia. Okey, so eksponen x darab dengan eksponen x. Eksponen x darab dengan eksponen 3x darab dengan eksponen 3x dapat eksponen 6x. Kemudian eksponen 3x darab dengan 1 ni. Okey, tambah dengan saya tulis macam ni lah 1 per eksponen x. Okey, tambah dengan, okey, apa kata saya buat dulu jalan kerja. Saya mula daripada awal lah Okey, kita kembangkan eksponen 3x darab dengan eksponen 3x. Okey, ni Okey, tambah dengan eksponen 3x darab dengan 1 per eksponen x. Tambah dengan, okey ni pula, 1 per eksponen x darab dengan eksponen 3x. Okey, tambah dengan 1 per eksponen x darab dengan 1 per eksponen x. Okey. So, kita akan dapat sini jawapannya. Belum lagi jawapan. Kita masih lagi ni eksponen 6x. Tambah dengan ni kita boleh potong. So, yang sini tinggal eksponen 2x. Tambah dengan ni kita boleh potong. So, sini tinggal eksponen 2x. Okey, tambah dengan 1 per eksponen 2x dx. Okey. Kemudian kita tengok mana yang sama kan. Ni ada eksponen 2x, ni pun eksponen 2x. So, maksudnya kita boleh combinekan dia. Okey, kita combine. So, kita dapat sini eksponen 6x tambah dengan 2 eksponen 2x. Okey, tambah dengan yang ni bila kita nak integrate kan, lebih baik kita bawa ni atas dulu. So, jadi negatif 2x. Eksponen negatif 2x dx. Okey, lepas tu barulah kita integratekan dia. Okey, so dapat sini eksponen 6x per 6 tambah 2 eksponen 2x per 2
tambah dengan eksponen negatif 2x per negatif 2 tambah C. Okey, tak muat saya buat jawapan dia dekat sebelah sini. So, jawapan akhir adalah eksponen 6x per 6 tambah dengan, kita boleh mudahkan ni. So, tambah dengan eksponen 2x. Okey, tolak dengan, sebab sini kuasa negatif kan. Sini kuasa negatif, kita terus bawa ke bawah. 1 bahagi dengan 2 eksponen 2x tambah C. Okey, so ini jawapan untuk soalan yang ke-4. Okey, saya tunjuk sebelum saya ke contoh seterusnya. Okey, saya tunjuk macam mana yang ni kaedah macam mana saya kembangkan menggunakan formula x kuasa 2 tambah dengan 2xy tambah dengan y kuasa 2. Ini yang untuk formula x tambah y kuasa 2 lah. Okey. Sebab saya rasa kalau kita menggunakan formula ni sebenarnya lagi mengelakkan kita daripada careless. Okey, kita tengok kat sini. Saya tulis sini eksponen 3x tambah dengan 1 per eksponen x. Okey, kuasa 2. Okey, sekarang ni saya bulatkan. Okey, di mana eksponen 3x ni assume dia sebagai x dan 1 per eksponen x ni kita assume dia sebagai y. Sekarang ni kita nak masukkan dalam formula ni tau. Kita nak guna formula ni. Okey, so kita expand. Okey, x square. So, x kuasa 2 dia akan jadi x kuasa 3x. Ini kuasa 2. Tambah dengan ni 2xy. So, 2 letak 2. X dia adalah eksponen 3x. Okey, then y dia adalah 1 per eksponen x. Okey, tambah dengan y kuasa 2. Okey, 1 per eksponen x kuasa 2. Okey, so bila kita expandkan dia, kita akan dapat sini. Kita selesaikan, kita akan dapat eksponen 6x tambah dengan 2. Okey, ni kita boleh potong kan? Okey, tinggal 2 sini. 2 eksponen 2x tambah dengan, yang ni maksudnya 1 kuasa 2, yang bawah ni pun kuasa 2. So, 1 kuasa 2 kekal 1. Eksponen x, dia akan jadi eksponen 2x. Eksponen x kuasa 2, dia jadi eksponen 2x. Okey, so ini lagi mudah. Lagi simple dan kebarangkalian untuk careless tu rendah sikit lah daripada yang tadi. Okey, macam yang tadi ni kita expand kan. Expand. Lepas tu kembang macam ni kan. Okey. So, saya suggest awak gunakan formula yang ni. Okey. Next kita sambung ke example yang kelima. Okey. Untuk example yang kelima, kita tengok kat sini ada kita jumpa 2 kali x dalam satu dalam expression ni, dalam sebutan ungkapan ni kita jumpa 2 kali x. So, maksudnya kat sini kita tak boleh nak terus gunakan formula sebab kita tak boleh nak expand pun. Kan, tak boleh nak expand. So, maksudnya kita kena gunakan kaedah substitution. So, soalan ni kita kena guna substitution. Kaedah gantian. Okey, mana yang kita nak jadikan dia sebagai u? Okey, u kita akan pilih angle-nya. Angle, kita pilih dia u. Sebelum ni kita dah belajar kan macam mana kita nak pilih u. Okey, so u sama dengan 2x tambah 2. Okey, next kita differentiatekan. Du per dx dapat 2 eksponen 2x. Dan dx dapat du bahagi dengan 2 eksponen 2x. Okey, kemudian kita ganti masuk dalam soalan. Kita ganti masuk dalam soalan yang asal ni. Soalan asal ni. Okey, so kita dapat sini 3 eksponen 2x sin. Okey, ni tadi kita dah jadikan dia u kan, sudut dia kan. So, sin u. dx-nya jadi du bahagi dengan 2 eksponen 2x. Okey, next kita boleh simplify. Sini kita potong-potong. Okey, so yang tinggal 3 per 2 sin u. Okey, saya suka untuk letakkan 3 per 2 ni di luar. So, 3 per 2. Okey, sin u ni tinggal di dalam. Sin u di u.
Okay, next kita integratekan dia. So, kita akan dapat 3/2. Sin U dia akan jadi negatif cos U tambah C. So, jawapan akhir adalah negatif 3/2. Gantikan semula U tu sama dengan apa? U tadi adalah eksponen 2X tambah 2 tambah C. So, ini jawapan akhir lah. Okay, next kita tengok example yang ke-6. Example yang ke-6, okay, tengok ada dua punca kuasa X. Ada dua kat sini, punca kuasa X. Okay, so kita nak pilih U. Okay, suka diingatkan untuk soalan macam ni, U dia kita akan ambil power. Power untuk eksponen ni. Power eksponen tu kita assume dia sebagai U. Kenapa kita tak ambil yang punca kuasa X dekat bawah ni, denominator? Sebab bila kita ambil yang punca denominator 1/3 punca kuasa X ni, kita ambil dia sebagai U, kita tak akan boleh hapuskan kuasa pada eksponen ni. So nanti kita tak boleh nak solve pun, tak boleh nak selesaikan soalan ni. So kita kena pilih U dia adalah kuasa eksponen. Okay, so kita buat step by step. U sama dengan punca kuasa X. Okey, ataupun sini U kuasa 1/2. Okey, kemudian du per dx. Kita dapat sini Ini bukan U 1/2. X kuasa 1/2. Okey, du per dx dapat 1/2. X kuasa 1/2 tolak 1 dapat X kuasa negatif setengah. Ataupun saya suka letak sini terus 1/2 X kuasa negatif setengah tu maksudnya 1/2 punca kuasa X lah dekat bawah Okey. Kemudian kita dapatkan dx. Dx sama dengan 2 punca kuasa X du. Okey. Next kita ganti masuk dalam soalan. U dan juga dx ni kita ganti masuk dalam soalan. Okay, so 1 bahagi dengan 3 punca kuasa X. Eksponen U du bahagi dengan 2 punca 2 kat bawah pula Mana tadi? Okey. Dx sama dengan 2 punca kuasa X du. Okey, tengok sekarang ni kita boleh mansuhkan. Ni. Okey, so yang tinggal adalah 2/3. 2/3 tu saya bawa keluar. Okey, so yang tinggal sini 2/3. Okey, eksponen U du. Okey, so dapat sini 2/3 eksponen. Okey, U tadi adalah punca kuasa X tambah C. Okey. So, itu jawapan untuk soalan yang ke-6. Okey. Saya suka nak tambah sikit berkenaan dengan definite. Okey, definite bagi soalan ni lah eksponen Okey, contoh kat sini saya bagi soalan yang mudah lah Eksponen. Okey, saya bagi juga substitution yang mudah lah. Ni contoh yang ke-7. Okey, contoh dia X kuasa 3 eksponen 6 tolak 3X kuasa 4 dx. Okey, limit dia iaitu 1 hingga 2. Okey, so untuk soalan ni kita kena gunakan kaedah substitution sebab kita tak boleh nak gunakan kaedah formula terus. Okey, so kita pilihkan U dia. U sama dengan, kita ambil U adalah power of exponent, kuasa eksponen. U sama dengan 6 tolak dengan 3X kuasa 4. Okey, kemudian du per dx kita dapat sini negatif 12X kuasa 3. Okey, dan dx sama dengan du bahagi dengan negatif 12x kuasa 3. Okey, now kita ganti masuk dalam soalan. Okey, so kita dapat sini 1 hingga 2. Sini x kuasa 3 eksponen u du per negatif 12x kuasa 3. Kita boleh masukkan x ni. Okey. So,
kita yang tinggal sini negatif 1/12. Saya bawa keluar. Okey, limit 1 hingga 2 eksponen U di U. Okey, lepas tu kita integratekan dia. So, kita akan dapat negatif 1/12. Eksponen U tu, maksudnya ni formula yang pertama lah tadi. Eksponen X dx kan. So, dia akan jadi eksponen X tambah C. Ni kalau tak ada limit lah, tambah C. Untuk indefinite. Kalau definite, okey, sama juga sini. Eksponen U. Okey, dan limit dia adalah 1 hingga 2. Okey, gantikan U tu semula. So, gantikan U tu tadi sama dengan 6 tolak 3x kuasa 4 kan. 6 tolak 3x kuasa 4. Okey, limit dia adalah 1 hingga 2. Okey, gantikan semula nilai X tu dengan 2 dan nilai X sama dengan 1. Okey. So, sini negatif 1/12 eksponen. Okey, 6 tolak dengan 3 dan dengan 2 kuasa 4 adalah bersamaan dengan 16 kan. Okey, tolak dengan tolak tambah 1/12 eksponen 6 tolak dengan 3. Okey, so kita dapat sini negatif 1/12 eksponen negatif 42 tambah dengan 1/12 eksponen 3. Okey, so kita selesaikan. Negatif 4.791. Okey, tambah dengan kita dapat negatif 4.791 tambah dengan 1.674. Okey, so selesaikan. Dapat negatif 4.791 tambah dengan 1.674. So, jawapannya adalah negatif 3.117. Okey, itu saja untuk video kali ini. Okey, sekian. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.